Tolong nasihat anak-anak kita. Kan dah ada anak menantu ramai. Tolong jaga aurat di hari raya. Muslimat, kita nak raya. Ada orang dah beli baju raya sekarang. Ada orang akan beli. Jadi tolong pilih baju raya diri sendiri, ahli keluarga, dan tolong nasihat anak-anak kita. Kan dah ada anak menantu ramai. Tolong jaga aurat di hari raya. Tolong jaga ikhtilat pergaulan di hari raya. Kerana puasa Ramadan 1 bulan, segala ibadah di bulan Ramadan 1 bulan boleh rosak kerana 1 hari raya. Jaga bulan Ramadan buat ibadah, tinggalkan makan dan minum. Sebab itu Nabi bersabda, kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak dapat apa-apa daripada puasanya, kosong. Pengampunan Allah tak dapat. Itqum minan nar, pembebasan api neraka tak dapat. Rahmat Allah tak dapat. Syurga Allah tak dapat. Segala yang Allah sediakan hidangan hebat-hebat di bulan Ramadan berganda-ganda tak dapat. Nabi kata tak dapat apa-apa, illal ju' wal atash. Yang dia dapat lapar dahaga je. Sebab apa? Pembuktian awal di dunia dah ada orang yang Ramadannya diterima atau tidak. Siam, saum maksudnya menahan diri, bukan hanya lapar dan dahaga. Menahan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu tahan lidah, tahan mata, tahan telinga, tahan semua tu daripada melakukan dosa-dosa. Pahala berganda, dosa juga berganda di bulan Ramadan. Di TikTok ke, di media sosial sangat dahsyat. Founder-founder produk ke, artis ke, pakai ketat semacam juga bulan Ramadan. Sebab apa? Berterusan juga buat syuting dan sebagainya. Adalah kita tengok berpeluk sakan dan sebagainya, memang langsung dah tak ada. Maksudnya kesan daripada wabak 2 tahun Allah uji, bukan semua berjaya keluar daripada ujian itu dengan bertambah-tambah keimanan. Ada yang semakin jauh, semakin dahsyat, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebulan Ramadan ini kita nak tengok, kita nak nampak Allah terima tak Ramadan kita ni. Tengok satu hari raya nantilah. Ramai mana yang salam semua orang. Ramai mana pakai paling cantik nak tunjuk semua. Tapi saya nak sebut satu perkara yang agak sensitif. Saya sebut ni sebab sayang. Sebab sayang. Muslimat, bukan kata langsung tak boleh kita nak bersolat. Boleh. Tetapi sangat sederhana sehingga tidak menarik perhatian. Jangan mengubah bentuk rupa paras wajah kita dan sebagainya. Bukan kata tak boleh berbedak langsung. Boleh. Bukan tak boleh pakai foundation. Pakailah. Nak tutup celah biar muka kita tu berseri sikit. Kan sedap sikit mata memandang. Biar kita pun ada keyakinan. Gincu kita pakai tu kan. Kalau boleh tak payah pakai. Tapi kalau rasa macam Ustazah tak boleh lah orang asyik tanya sakit ke sebab pucat sangat. Wallahualam sebab mungkin dah biasa. Pakai macam tak pakai. Maksudnya tabarruj ni dia ada kaitan dengan bintang buruj. Bintang buruj ni cantik, dia menarik. Jadi apa pun pakaian kita kalau menarik, apa yang perlu kita buat untuk supaya kita selamat daripada fitnah ni? Okey, saya baca beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijal minan nisa. Nabi dah cakap, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat melainkan fitnah daripada wanita. Nabi bersabda lagi hadis yang sahih, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, satu benda tarikan. Bila dia keluar je, syaitan akan sentiasa memerhatikannya. Subhanallah, Allahu akbar. Satu hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh. Berlaku banyak tak? Banyak. Rusuhan, maksudnya pergaduhan. Perubahan muka bumi, ya, semua ditarah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah hal ini terjadi? Lalu baginda menjawab, apabila telah bermaharajalela bunyian-bunyian muzik dan penyanyi-penyanyi wanita dan orang meminum khamar, iaitu arak. Memang arak sekarang di mana-mana saja jual cara terbuka kan. Penyanyi ni dia lengkap dengan package persembahan, pakaian, lengan-lenggok, persembahan, faham ya? Sewi dia penyanyi. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum wanita menyanyi, dia tu sebutlah nama contoh salah penyanyi. Memang kalau hukumnya adalah haram. Memang tidak dibenarkan wanita menyanyi terbuka dengan suara yang begitu indah, dilunakkan dengan liang lentuk badan dan sebagainya.
Sebab itu ada pendapat bincang pasal hukum wanita qari, tetapi Malaysia berpegang juga itu pendapat kuat dengan syarat ia tidak menaikkan syahwat. Dan qari wanita kita macam mana kan? Auzubillah. Tiba-tiba suara lelaki keluar kan? Dia lain. Tapi kalau penyanyi memang tujuan dia untuk dimerdukan. Penyanyi tujuannya adalah untuk sampai orang terleka, terlena, terhibur. Saya pernah tanya lelaki, macam mana kau dengar penyanyi wanita? Walaupun penyanyi wanita itu sedang menyanyikan lagu-lagu kerohanian, dia kata rohani tu out, tak ada rohani-rohaninya. Bagi lelaki bila dengar suara wanita yang sebegitu gemersik, mengganggu jiwa, memang mendatangkan maksiat secara sembunyi. Jadi, wahai para wanita, kita rujuk hadis Nabi SAW. Nabi kata pintu syurga, semua pintu syurga akan dibuka bagi wanita dengan 4 syarat. Yang pertama apa? Menjaga salat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga maruah, kemudian mentaati suami. Yang tak ada suami, ibu ayahlah ataupun penjaga dia. Jadi 4 perkara itu yang Allah syaratkan. Ini hadis yang sahih. Maka semua 8 pintu syurga akan dibuka baginya. Ramai yang kata yang keempat tu suami tu paling payah nak jaga. Kadang-kadang ya. Tetapi ramai wanita memang tip-top sewih pada suami. Sebab tak susah pun bila dah sayang untuk buat sesuatu yang disayang. Tapi bab yang ketiga, jaga maruah tu paling payah. Sebab ia bertentangan dengan kehendak wanita. Wanita nak dipuji, wanita nak kelihatan cantik, menarik. Wanita ada hawa nafsu yang sangat sukar dikekang. Lagi-lagi media sosial ini memang menaik-naikkan apa? Wanita yang cantik, dipuji, ramai follower, remaja-remaja. Akhirnya itulah yang menguasai. Jadi muslimat sekalian, menjaga maruah ni termasuk aurat, pergaulan, suara, semuanya. Jadi, Ustazah Suhani tanya macam mana kita nak selamat daripada fitnah-fitnah. 4 perkara itulah muslimat. Jaga betul-betul solat kita. As-salatu imaduddin, solat tiang agama. Tiang kehidupan. Kita kata kita dah solat. Tetapi Allah berfirman, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kemungkaran. Jadi kita masih ngumpat tak sekarang? Ada Ustazah. Ada lagi ni, ada lagi tu. Ada. Maksudnya, solat kita belum kita betul-betul jaga. Kita solat, tetapi mungkin solat yang bukan betul-betul lagi. Kalau kita solat yang sebenar-benarnya, dia akan terlihat kepada kehidupan di luar solat. Bagaimana kita di luar solat? Masa solat semua taat Allah, semua tutup aurat sempurna, kaki pun tutup. Tapi bagaimana di luar solat, itulah menjadi ukuran solat kita sebenarnya dah sampai tahap yang dikehendaki Allah atau tidak. Nabi Allah berfirman, solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih buat keji dan mungkar di luar solat, maksudnya solat kita ada masalah. Bukan kata solat tu tidak berfungsi dengan sebaiknya. Kita kena baiki solat. Kedua, jaga betul puasa. Puasa kita faham bukan tahan perut saja, lidah, mata semua. Yang ketiga, jaga maruah kita. Yang keempat, siapa yang ada suami, jihad kita adalah menjaga hak-hak suami. Dalam bulan Ramadan, kita kadang penat, tapi suami berkehendak. Maka kita tetap berusaha untuk melunaskan kehendak suami. Walaupun ngantuk, nanti tak bangun tahajud, nanti tak bangun ni. Pahala itu boleh jadi lebih besar. Kerana antara peranan kita muslimat salihah sekalian adalah untuk menundukkan pandangan mata suami yang haram kepada yang halal terhadap kita. Untuk menyalurkan fitrah nafsu syahwat itu kepada yang halal. Bahkan Nabi sebut itu adalah sedekah bagimu, dapat pahala sedekah. Sebab itu jangan bermudah dengan buat alasan penat, tak ada mood, sakit, padahal bukan sakit sangat, sakit sikit-sikit. Kerana Allah Maha mengetahui. Bimbang, kita ingat kita dapat banyak pahala, tapi asbab perbuatan tersebut dapat laknat Allah. Itu hadis yang sahih. Wanita yang menolak kehendak suami bukan kerana sebab syarak, sebab-sebab yang diciptakannya sendiri. Kalau sakit, pergi berubat. Kalau tak ada keinginan, pergi jumpa doktor, ambil pil hormon. Kalau terlalu penat, pandai-pandai. Saya kata benda ni bukan perkara yang biasa. Ramai orang 20 tahun nikah, okey, hujung-hujung usia, na'udzubillah, takut mati dalam keadaan dicatat isteri derhaka. Kita buat hal demikian bukan kerana suami, kerana itu adalah perintah daripada Allah.
Kenapa benda itu penting? Kerana inilah antara banyak punca berlakunya kerosakan rumah tangga. Sebab saya dulu kerja sebagai penyelesaian rumah tangga. Itulah antara punca sebenar. Tetapi wanita sangat ego untuk menerima, tetapi menyalahkan suami, dia kata kuat nafsu dan sebagainya. Sedangkan nafsu syahwat itu memang fitrah yang Allah ciptakan buat manusia. Yang saya kata nak sebut pasal sensitiviti sikit tu, saya rasa kena sebut sebab ada niat. Pasal stoken kita, kaki kita muslimat. Satu ketika salah seorang isteri Nabi, saya tak ingat nama siapa, tak silap Saudah ke apa, dia bertanya kepada Rasulullah tentang pakaiannya. Nabi kata keluarlah dan pakailah pakaian tu sejengkal. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah masih nampak kaki. Rasulullah kata kalau begitu keluarlah dengan memakai pakaian sehasta. Maksudnya labuhkan lagi. Jadi sama ada kita nak tutup aurat kaki kita itu dengan pakai stoken ataupun labuhkan baju, dua-dua boleh. Maksud zaman Rasulullah mungkin tidak ada lagi stoken. Jadi wanita akan labuhkan pakaian bukan kerana sombong, tapi kerana berniat untuk menutup kaki. Jika terselak juga, maka insya-Allah dimaafkan. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita muslimat, mazhab Syafi'i kita memang berpegang kepada kaki itu adalah aurat sebagaimana aurat di dalam solat. Jika ternampak kaki maka tidak sah. Dan begitu juga aurat kaki wanita itu kepada lelaki ajnabi. Maksudnya lelaki yang boleh kita kahwin, bukan mahram. Namun jika kita tengok ada sahabat kita kejap pakai kejap tak, doakan jangan peli. Sebab di sana memang ada khilaf ulama. Ada dari kalangan mazhab yang lain mengatakan kaki itu bukan aurat. Sebab itu dalam bab ini, kalau kita nak kata ustazah habis tu nak pilih yang mana? Saya pilih tak aurat, sebab tu saya tak tutup kaki. Sebelum saya cakap ini, saya selalu akan ulang balik pembacaan saya merujuk kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya melihat kepada kesimpulan, sebab Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dia akan bawa dua-dua pendapat. Pendapat kata wajib, pendapat kata tak wajib. Lalu kesimpulannya adalah lebih baik dan selamat mengambil pendapat yang mengatakan wajib kaki juga adalah aurat, kerana ia ikhtiyat, berhati-hati, dan ia lebih selamat dan ia lebih dekat, dan itulah kaedahnya kita keluar daripada perbezaan pendapat. Jika ada khilaf, kita ambil pendapat yang keluar daripada khilaf, maksud ambil pendapat yang lebih berat. Tapi jika ada yang tetap yakin dengan pendapat yang mengatakan tidak aurat, maka kita menghormati. Faham ya muslimat sekalian? Jadi subhanallah, ini bukan nak menjatuhkan maruah sesiapa. Balik nanti jangan duk tengok kaki orang lah ya. Sebab saya rasa ramai je yang datang tak jumpa lelaki terus masuk kereta. Sebab kalau boleh kita nak jaga maruah tu biar sempurna betul-betul. InsyaAllah, terima kasih.